Assalamualaikum warahmatullahi. Pada perkongsian hari ini, kita selidiki negara Lebanon yang sedang berhadapan masalah hyperinflasi yang mereka lalui sejak beberapa tahun lagi. Krisis ekonomi, krisis bank di mana orang ramai merompak bank untuk dapatkan wang mereka sendiri. Reuters pada 14 September 2022 memetik laporan Bank Dunia baru-baru ini bahawa sejumlah besar daripada simpanan telah disalahguna dan disalah belanja sejak 30 tahun lepas. Seorang pegawai Amerika Syarikat yang melawat tahun lalu berkata rakyat Lubnan berhak mengetahui ke mana wang mereka pergi. Siapa yang terlibat buat kerja-kerja ini? Tentunya bukan orang awam. Salah guna dan salah belanja dah 30 tahun simpanan wang negara. Ini suatu yang serius. Krisis bank yang dialami ini bukan pertama kali dan bukan di Lubnan sahaja. Dalam sejarah, kita boleh lihat semakin lama, semakin banyak krisis timbul di merata dunia. Satu istilah penting dan juga istilah yang digeruni dalam dunia perbankan adalah bank run. Apa maksud bank run? Bank run berlaku apabila semakin ramai pelanggan-pelanggan bank mengeluarkan deposit mereka kerana mereka hilang kepercayaan kepada bank yang diamanahkan untuk jaga simpanan mereka sebagai tempat simpanan yang selamat bagi mereka. Antara punca utama kepada krisis bank adalah amalan fractional reserve banking. Apa dia fractional reserve banking? Dalam ekonomi moden hari ini, kebanyakan wang adalah dalam bentuk deposit, iaitu wang simpanan dalam bank. Tetapi deposit, wang simpanan tersebut yang di dalam bank tersebut sebenarnya bukan terhasil ataupun terkumpul daripada orang ramai, daripada pendeposit. Ganjil bunyinya. Kalau wang simpanan yang ada di dalam bank itu bukan daripada pendeposit, maka wang tersebut datang daripada mana? Percaya atau tidak, wang deposit tersebut sebenarnya dibuat ataupun terhasil apabila bank memberikan kredit, memberikan hutang kepada orang ramai, iaitu ada pinjaman baharu yang dikeluarkan oleh bank. Sebab itu, bank ada target KPI dan berlumba nak bagi hutang. Untuk menjelaskan hal ini, kita beri contoh dan isu ini ada dikongsikan pada video 5 Disember 2020 yang lepas, di mana diterangkan secara berangka contoh bagaimana wang asal pendeposit yang berjumlah 10 juta di sebuah bank telah bertambah ataupun bertukar menjadi 27.1 juta. Ini boleh berlaku selepas pinjaman diberikan kepada 2 orang dan melibatkan 3 buah bank. Akhirnya, jumlah wang telah bertambah kepada 27.1 juta. Sila tonton video tersebut untuk dapatkan gambaran penuh. Ini sedutan pendek video siri ke-40 tersebut menjelaskan jumlah wang yang terhasil daripada proses pinjaman bank oleh Ali dan Ahmad. Seterusnya, Ahmad pula yang ada akaun dengan bank DEF akan masukkan cek bernilai 8.1 juta. Maka simpanan bagi bank ini, bank DEF, mereka akan ada 8.1 juta pada kolom liability dan juga 8.1 juta pada kolom asset. Sebagaimana sebelum ini, Ali tidak dapat keluarkan tunai ataupun pegawai bank tidak akan berikan Ali tunai, melainkan hanya isukan cek. Ahmad juga sama, Ahmad akan dapat cek. Pegawai bank isu cek dan memasukkan entry secara elektronik ke dalam akaun bank XYZ sebelum ini, menunjukkan bahawa proses pinjaman telah selesai dibuat. Maka sekarang kita akan ada 10 juta tambah 9 juta dan tambah 8.1 juta, menjadikan jumlahnya adalah 27.1 juta wang yang berada di dalam edaran pada ketika ini selepas masuk bank yang ketiga. Pada asalnya kita cuma ada 10 juta wang di dalam edaran, di dalam ekonomi. Proses pemberian pinjaman yang dikenal sebagai fractional reserve banking ini hakikatnya membenarkan bank mengeluarkan pinjaman wang yang tidak dimiliki oleh bank-bank tersebut. Bukankah ini namanya scam? 17.1 juta itu milik siapa? Saya tak fikir ianya milik orang ramai. Tentunya milik bank, yang mana bank akan dapat interest atas wang tersebut yang sebenarnya tidak wujud.
Kita sebagai peminjam juga secara tidak langsung terlibat. Hasilnya adalah 17.1 juta wang baharu yang hanya wujud di atas kertas atau lebih tepat hanya wujud secara digital. Angkanya ada tapi sebenarnya wang tidak ada dalam simpanan bank. Inilah punca kepada masalah. Wang tidak wujud tapi atas rekod, atas kertas ada. Kalau bukan scam, kita nak panggil apa? Apabila kita buat loan rumah dan bank luluskan 300,000 loan kita contohnya, kita tak keluarkan tunai. Bank yang beri loan kepada kita akan urus dengan bank pemaju secara atas talian dan pemindahan wang berlaku tanpa perlu keluarkan wang tunai. Inilah cara bank buat untung, iaitu kenakan interest ke atas peminjam-peminjam. Lebih banyak pinjaman diberikan, maka lebih besar keuntungan kepada bank. Bank tiada isu sama ada wang pinjaman yang hendak diberikan wujud atau tidak dalam simpanan mereka, dalam simpanan bank. Kerana peminjam-peminjam tidak akan keluarkan. Contohnya 9 juta tunai seperti yang diterangkan pada video sebelum ini. Asalkan mereka iaitu bank-bank ini mematuhi bank pusat dari segi jumlah rizab tunai yang bank perlu simpan, yang bank perlu ada. Cuma dalam kes tertentu, apabila orang ramai hilang keyakinan dan mereka pergi ke bank beramai-ramai untuk keluarkan wang simpanan mereka, maka bermulalah masalah seperti yang terjadi di Lubnan. Tak mustahil, satu hari nanti isu krisis bank ini boleh berjangkit viral ke seluruh dunia dan berakhir dengan runtuhnya sistem yang bertunjangkan hutang dan interest ini. Apa bakal terjadi kepada deposit kita pada ketika itu? Sekian perkongsian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi